Assalamualaikum. Hai. Bertemu kembali dalam channel Cikgu. Kali ini Cikgu akan jelaskan jenis batuan dan pembentukan pelbagai bentuk muka bumi. Okey, Cikgu akan jelaskan jenis batuan dan bentuk muka bumi ya yang terhasil daripada batuan tersebut. Okey. Jadi bagi batuan yang pertama ya, iaitu batuan igneous ya, batuan igneous yang mana aktiviti gunung berapi banyak menghasilkan bentuk muka bumi jala dalam ya, iaitu melalui igneous rejahan. Jadi bagi magma yang membeku di dalam kerak bumi ataupun yang igneous rejahan ini akan membentuk pelbagai bentuk muka bumi jala dalam ataupun kita panggil juga dengan igneous rejahan. Contohnya ialah pakolith, daik, sil, lakolith, lapolith dan batolith. Ini bentuk muka bumi daripada batuan igneous ya yang terbentuk dalam kerak bumi atau kita panggil jala dalam. Okey, bagi igneous yang terobosan ya, igneous yang mana lava mengalir keluar lalu membentuk bentuk muka bumi, contohnya dataran tinggi basah, lohor gunung berapi dan juga pelbagai kon gunung berapi, contohnya kon abu, kon komposit, kon lava asid dan juga kon lava base. Kon lava base ini anak-anak sekalian sesuai untuk aktiviti pertanian kerana tanahnya yang subur. Contohnya di dataran tinggi Jawa. Okeylah anak-anak sekalian, seterusnya batuan igneous juga ya anak-anak sekalian akan membentuk ya air terjun yang cantik ya, air terjun ya cantik. Kerana apa ya? Kerana batuan igneous yang tersusun secara mendatar ya antara batuan lembut dan batuan keras ya. Secara mendatar ini yang mana batuan lembut akan mudah terhakis berbanding batuan yang keras iaitu sil. Okey. Jadi perbezaan kadar hakisan menyebabkan aliran air menjadi tidak sama dan terjatuh apabila tiba di kawasan yang terdiri daripada batuan yang lembut lalu membentuk air terjun ya. Okey. Dan batuan igneous juga yang tersusun secara menegak, contohnya daik ya, pula akan membentuk jeram ya, akan membentuk jeram seperti dalam video cikgu ya. Yang mana batuan ini yang lembut ya akan dihakis manakala meninggalkan batuan yang keras tertonjol di dasar sungai lalu membentuk jeram. Okey, cikgu harap anak-anak boleh membezakan ya antara air terjun dan juga jeram. Okey, bagi batuan igneous yang menghala ke laut ya, batuan igneous yang menghala ke laut dan tahan hakisan akan membentuk tanjung. Okey. Jadi biasanya tanjung ini akan dibina ya rumah api. Kerana apa ya anak-anak sekalian? Ya, untuk memberi panduan kepada kapal ya yang berlayar di kawasan tersebut terdapatnya tanjung yang menganjur ke laut ya. Dan di sini juga ya di kawasan pinggir pantai ini bagi batuan yang telah pun terhakis ya akan membentuk gerbang laut, batu tungkul, batu sisa ya, gua yang mana batuan igneous ini yang telah pun mengalami proses hakisan oleh ombak ya. Amat cantik untuk dilawati, contohnya di Bukit Keluang, Terengganu terdapat gua ya yang terdiri daripada batuan igneous yang terbentuk hasil daripada hakisan ombak. Okey, seterusnya cikgu akan masukkan pula ya, jelaskan pula batuan enapan ya. Jadi batuan enapan contohnya yang paling senang untuk kita ingat ialah batu kapur ya.
batu kapur yang telah mengalami luluh hawa atau terluluh hawa akan membentuk pelbagai bentuk muka bumi yang amat menarik. Contohnya ialah pandan darat khas atau pandan darat batu kapur ya. Contohnya ialah gua ya, stalaktit, stalagmit, tiang kalsit ya, yang mana amat menarik untuk dilawati ya. Terutama sekali contoh yang paling jelas ialah batu Cave Selangor ya. Ini terbentuk daripada batu kapur. Okey, seterusnya batuan enapan juga akan membentuk tombolo. Okey. Macam mana ya? Jadi batuan enapan contohnya batu pasir yang terbentuk hasil pemadatan butir-butir pasir akan membentuk tombolo ya, iaitu yang menyambungkan pulau dengan pantai. Juga akan membentuk beting pasir dan juga anak tanjung. Okey, itu ialah batu pasir ya. Dan seterusnya ialah batu pasir yang diangkut oleh sungai yang mengalami proses pemendapan dan pemadatan akan membentuk tetambak, delta dan tataran banjir. Okey, sesuai untuk aktiviti pertanian ya. Okey. Okey, anak-anak sekalian, batuan yang terakhir yang cikgu nak jelaskan ialah batuan metamorfosis. Batuan ini lebih keras anak-anak sekalian dan biasanya batuan ini akan mengekalkan bentuk asal ya, seperti tebing tinggi yang bercerun curam dan juga bukit-bukit kecil, contohnya bukit-bukit yang terdapat di Pulau Langkawi. Kalau anak-anak pernah ke Pulau Langkawi, terdapat banyak pulau-pulau kecil yang terdiri daripada bukit-bukit kecil yang mana batuan yang membentuknya adalah batuan metamorfosis. Jadi cikgu harap anak-anak boleh mengingati dan membezakan batuan mana yang membentuk bentuk muka bumi mana. Okey, jadi cikgu harap ya anak-anak boleh memahaminya ya. Dan seperti biasalah ya anak-anak sekalian, boleh subscribe, like dan share channel cikgu dengan kawan-kawan agar anak-anak sekalian dapat menikmati menikmati ya video cikgu yang akan datang ya. Okey, bye comel-comel.